Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Syakira dan rekan-rekan. Saya Muhammad Absyam Gustin, pemegang Hometrik BA 2011-0849, akan membentangkan bahagian pengenalan. Yang pertama sekali, sektor tidak formal ialah unit perniagaan tidak rasmi berskala kecil yang menghasilkan dan mengedarkan barangan dan perkhidmatan tanpa mempunyai lesen perniagaan atau permit lokasi berdasarkan peruntukan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sektor tidak formal juga disifatkan sebagai aktiviti perniagaan berskala kecil yang diuruskan oleh individu yang mempunyai kebebasan yang tinggi dalam mengawal selia cara dan tempat perniagaan dijalankan. Selain itu, sektor tidak formal juga ditakrifkan sebagai sektor yang tidak mendapat bantuan daripada kerajaan atau sektor yang belum menggunakan bantuan ekonomi daripada kerajaan walaupun bantuan itu sudah ada, atau sektor yang telah mendapat bantuan ekonomi daripada kerajaan tetapi belum mampu berdikari dalam membangunkan suatu perniagaan. Itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syazwan bin Pitah, bernomor matriks BA 20110424. Seterusnya saya akan membentangkan peluang pekerjaan yang disediakan oleh sektor informal dari aspek jenis pekerjaan. Yang pertama adalah bekerja sendiri, self-employed. Individu yang bekerja sendiri merujuk kepada mana-mana individu yang mencari sumber pendapatan daripada sebarang usaha bebas dalam aktiviti ekonomi berbanding dengan mencari sumber pendapatan bekerja untuk syarikat atau individu lain majikan. Dalam arti kata lain, seseorang yang bekerja sendiri tidak bekerja untuk majikan tertentu yang membayar mereka gaji atau upah yang konsisten. Individu yang bekerja sendiri akan terlibat dalam pelbagai jenis pekerjaan tetapi secara amnya berkemahiran tinggi dalam jenis pekerjaan tertentu. Bekerja sendiri boleh memberikan banyak fleksibiliti dan autonomi pekerjaan. Walau bagaimanapun, ia juga datang dengan tahap risiko pekerjaan yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih tidak menentu. Seorang yang bekerja sendiri memiliki perniagaan dan juga pengendali utama atau tunggal. Peraturan percukaian yang dikenakan kepada mereka yang bekerja sendiri berbeza daripada pekerja atau pemilik perniagaan. Jenis perniagaan yang kedua ialah perniagaan pengantaraan, yaitu e-hailing. Perniagaan pengantaran atau e-hailing ialah satu perkhidmatan yang disediakan untuk menempa perkhidmatan melalui aplikasi elektronik secara atas talian. Ini termaksud seperti perkhidmatan pengangkutan awam, contohnya Grab, Maxim, dan ASA Rides. Selain itu, perkhidmatan pengantaran makanan seperti Foodpanda, GrabFood, dan Shopee Food. Dan terdapat juga perkhidmatan pengantaran parcel. Ketiga, pekerja domestik, domestic workers. Pekerja domestik adalah individu yang diambil bekerja secara sah, secara eksklusif dalam kerja atau berkaitan dengan kerja rumah kediaman persendirian dan bukan untuk aktiviti lain seperti perdagangan, perniagaan atau profession yang dijalankan oleh majikan di rumah kediaman tersebut atau di luar rumah kediaman tersebut. Pekerja domestik dikategorikan kepada dua kumpulan. Yang pertama iaitu pekerja domestik yang berwarna negara Malaysia dengan mempunyai MyKad. Kedua, pekerja domestik asing yang bukan berwarna warga negara Malaysia yang mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Keempat, peniaga jalanan atau pasar, iaitu street vendors. Peniaga jalanan menjual barangan dan menawarkan perkhidmatan di ruang awam yang ditakrifkan secara meluas termasuk ruang terbuka, persimpangan pengangkutan dan tapak pembinaan. Peniaga jalanan menjual barang atau menyediakan perkhidmatan di gerai atau pasar yang dibina di atas tanah milik awam atau persendirian. Kebanyakan peniaga jalanan menyediakan sumber pendapatan utama kepada isi rumah mereka. Terdapat juga peniaga jalanan mencipta pekerjaan bukan sahaja untuk diri mereka sendiri tetapi turut kepada individu lain. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai status pekerjaan khususnya dalam peluang pekerjaan yang disediakan oleh sektor informal. Status pekerjaan secara umumnya dia merujuk kepada kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit dalam usaha, kegiatan dan aktiviti. Status pekerjaan dalam sektor informal ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri ataupun bekerja secara percuma atau tidak dibayar,
dan bekerja dalam perniagaan kecil yang tidak berdaftar atau berdaftar dengan kerajaan. Orang yang tidak mempunyai akses kepada pekerjaan di sektor formal, seperti mereka yang tidak mempunyai pendidikan formal atau kemahiran, atau yang tidak dapat mencari pekerjaan, khususnya di sektor formal, kerana diskriminasi atau halangan yang lain, boleh bekerja dalam sektor tidak formal. Status pekerjaan, khususnya bagi orang yang bekerja di sektor tidak formal, selalunya mendapat lebih sedikit wang, kurang jaminan pekerjaan, dan lebih sedikit faedah berbanding dengan mereka yang bekerja dalam sektor formal, namun mempunyai kuasa otonomi atau kuasa penuh khususnya terhadap keuangan mereka dalam sesuatu perniagaan. Seterusnya adalah peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan berdasarkan terma dan syarat yang disediakan di dalam sektor informal adalah fleksibiliti masa. Dengan pertumbuhan pesat pendigitalan dan kesan riak pandemik, sebilangan besar orang yang kehilangan pekerjaan terpaksa beralih kepada bekerja sendiri, terutamanya semasa wabak, sama ada atas pilihan ataupun keperluan. Flexibility ataupun flexi time didefinisikan sebagai sesebuah jadual kerja yang membolehkan pekerja memilih masa untuk memulakan dan menamatkan hari kerja mereka. Flexi time juga didefinisikan sebagai pekerja dapat memilih masa berehat dalam kadar tempoh yang dipersetujui oleh pihak pengurusan. Oleh itu, pekerja di sektor informal mempunyai masa yang fleksibel kerana mereka tidak bergantung dengan ketetapan masa seperti pekerja yang bekerja di sektor formal. Contohnya seperti pekerja yang self-employed ataupun bekerja sendiri. Oleh itu, terma dan syarat ini membolehkan mereka mengawal masa beroperasi berdasarkan waktu yang mereka pilih. Bagi kebanyakan orang, mereka boleh menyesuaikan kerja dengan lebih baik di sekeliling komitmen mereka yang lain, dan mereka akhirnya mempunyai keseimbangan kehidupan kerja yang lebih sehat. Seterusnya, peluang pekerjaan berdasarkan terma dan syarat yang disediakan di sektor informal adalah bekerja dari rumah ataupun work from home. Sejak dilanda wabak COVID-19, banyak pekerjaan yang menyarankan pekerja bekerja dari rumah. Hal ini kerana ianya adalah untuk tujuan keselamatan selain daripada membawa faedah kepada perniagaan informal. Komponen bekerja dari rumah dapat membantu majikan dan pekerja dalam menyeimbangkan kerja dan kehidupan mereka dengan lebih baik. Kebaikan bekerja dari rumah ataupun work from home adalah penjimatan masa, penjimatan utility, dan peningkatan produktiviti. Selanjutnya, peluang pekerjaan dalam sektor informal ini kebiasaannya tidak ada perlindungan sosial. Hal ini kerana golongan pekerja ini tidak menjadi ahli pertubuhan keselamatan sosial ataupun tidak didaftarkan di bawah Perkeso. Akibatnya, pekerja-pekerja dalam industri ini sentiasa terdedah kepada risiko jaminan pendapatan berterusan sepanjang hayat. Menurut Korsu 2013, ada menjelaskan perlindungan pekerjaan tidak diambil serius dalam sektor informal. Sehubungan dengan itu, keperluan seperti bantuan first kit dan pakaian perlindungan juga lazimnya tidak disediakan. Melalui kenyataan ini juga dapat disokong oleh Manning dan Afendi dalam Fajar Agung Nugroho pada tahun 2010 yang menjelaskan bahwa sektor informal ini adalah sektor pasaran tenaga kerja yang tidak dilindungi. Seterusnya adalah kadar upah yang agak rendah dan tidak menentu. Hal ini dikatakan demikian, kebanyakan pekerja yang bekerja dalam sektor ini mempunyai hasil pendapatan yang rendah dan tidak tetap. Hal ini juga disebabkan majikan memberi gaji kepada pekerja di bawah paras gaji minimum yang telah ditetapkan. Menurut Hazwan Faizal Muhammad 2022, dalam laporannya ada menyatakan bahwa gaji minimum tidak terpakai untuk sektor informal yang merujuk kepada perniagaan atau pekerjaan yang tidak berdaftar. Sehubungan dengan itu, kadar gaji upah juga adalah bergantung kepada hasil perniagaan majikan itu sendiri.
Baiklah, saya Nur Syafiza binti Japaruddin, memegang NOM Matrix BA 20110109, akan meneruskan dari segi kepentingan mempunyai hubungan pekerjaan dalam sektor informal. Dari segi isi saya iaitu meningkatkan produktiviti tenaga kerja. Menurut Hanaisha 2016 menyatakan bahawa produktiviti tenaga kerja adalah elemen penting yang perlu diberi lebih perhatian kerana tujuan utama melakukan kerja adalah untuk mendapatkan output maksimum dengan kos minimum. Produktiviti tenaga kerja boleh dinilai dari segi kecekapan pekerja dalam melakukan tugasnya. Peningkatan produktiviti bermakna berlakunya pencapaian output yang lebih baik dengan jumlah penggunaan sumber-sumber input yang sama ataupun berkurangan. Tambahan pula, peningkatan produktiviti turut memberi sumbangan terhadap peningkatan taraf hidup, daya saing serta kualiti hidup yang lebih baik. Peningkatan produktiviti pekerja akan memberi manfaat kepada hubungan pekerjaan di antara majikan dan juga pekerja. Meningkatkan produktiviti tenaga kerja juga bermaksud meningkatkan keuntungan yang dikongsi bersama oleh pekerja, majikan dan juga negara. Oleh itu, produktiviti tenaga kerja amat penting bagi meningkatkan pengeluaran syarikat dan menjamin kestabilan ekonomi negara serta kepentingannya dalam mempunyai hubungan pekerjaan yang baik di sektor informal. Saya Noripana Ilham binti Abdul Ahmid, NAM Bekat Matrix BA 20160905. Di samping itu, kepentingan untuk mempunyai hubungan pekerjaan yang baik di sektor informal adalah untuk melahirkan suasana harmoni di tempat kerja. Kerana dengan adanya keharmonian, ianya akan menentukan hala tuju dan kejayaan sesebuah organisasi tersebut. Contohnya, di kalangan majikan dan pekerja dalam sektor informal haruslah mempunyai pengurusan sumber manusia yang baik, kerana akan menjamin kepada hubungan yang harmoni di antara majikan dan pekerja. Keunikan hubungan pekerjaan ini memerlukan persefahaman dan sikap saling bertolak ansur di antara kedua belah pihak, terutamanya dalam sektor informal. Selain itu, kewujudan undang-undang seperti Akta Perhubungan Perusahaan 1967 dan mekanisme perhubungan seperti Badan Perundingan Bersama Kesatuan Sekerja serta garis panduan seperti tata cara keharmonian perusahaan akan dapat memandu perhubungan yang harmoni dalam pekerjaan. Seterusnya, menyumbang kepada kelestarian ekonomi serta kemakmuran negara. Kepentingan untuk mempunyai hubungan pekerjaan yang baik di sektor informal yang seterusnya ialah melancarkan kegiatan organisasi. Unsur saling hormat menghormati di antara pekerja dan majikan akan memastikan hubungan pekerjaan yang baik dapat dijaga. Sikap hormat menghormati yang diterapkan akan mewujudkan hubungan sosial yang baik dan dapat memastikan semua kegiatan organisasi berjalan dengan lancar. Contohnya, jika majikan menghormati dan mengenali pekerja dengan lebih dekat, tentulah persefahaman antara majikan dan pekerja dapat ditingkatkan. Persefahaman yang wujud di antara majikan dan pekerja akan mewujudkan keselesaan pekerja terhadap majikan. Hal ini akan menimbulkan keseronokan bekerja dalam menjalankan tugas. Penglibatan secara berkumpulan juga dapat dilaksanakan dengan mudah. Jika persefahaman tidak wujud dalam menjalankan tugas, ia akan mempengaruhi kelancaran dalam kegiatan organisasi. Ini kerana operasi organisasi akan terjejas akibat perasaan tidak puas hati dan akan timbul perasaan tidak menghormati majikan. Ketiadaan persefahaman antara pekerja dan majikan juga akan menyebabkan konflik dan masalah komunikasi silang budaya, di mana ia pasti menjejaskan pelaksanaan tugas, produktiviti dan menyebabkan kadar peletakan jawatan yang tinggi. Hal ini akan berlaku jika perasaan tidak puas hati wujud dalam kalangan pekerja. Oleh itu, jelaslah bahawa hubungan pekerjaan yang baik akan mampu membantu kegiatan sesuatu organisasi dalam sektor informal berjalan dengan lancar kerana suasana harmoni dapat dipupuk dalam kalangan pekerja.
Nama saya adalah Nurul Adawiyah binti Anembo, memegang nomor kad matriks BA 201110152. Saya akan teruskan kepentingan mempunyai hubungan pekerjaan yang baik di sektor informal yang keempat, iaitu memperkukuh hubungan majikan dan juga pekerja. Hubungan pekerjaan dalam sektor informal dapat ditentukan melalui sifat hubungan antara majikan dan juga pekerja. Hubungan pekerjaan yang baik diberikan istilah sebagai fraternalisme. Ia bermaksud sebuah situasi di mana majikan bekerja bersama-sama pekerja dan sangat bergantung kepada mereka. Kesannya, ia akan menghasilkan sebuah hubungan yang harmoni secara bersama. Kesan amalan sifat pengurusan ini sememangnya akan memberikan dampak yang positif dalam sektor informal kerana pekerja biasanya akan menikmati setiap terma dan syarat pekerjaan disebabkan sifat egalitarian yang diamalkan. Fraternalisme adalah sebuah jenis pengurusan yang biasanya diamalkan dalam organisasi kecil. Kebiasaannya, majikan atau pengurus akan bergantung sepenuhnya terhadap kemahiran yang akan diberikan oleh pekerja dalam organisasi perniagaan mereka di sektor informal. Pekerja-pekerja ini kebiasaannya tidak akan bergantung kepada perniagaan kecil, namun kesepakatan di antara majikan dan pekerja mahir tersebut dapat direalisasikan melalui persetujuan secara bersama. Hal ini kerana pekerja-pekerja ini mempunyai kemahiran tertentu yang akan seringkali mendapat permintaan yang tinggi di tempat lain. Oleh yang demikian, pengadaptasian hubungan pekerjaan yang baik di sektor informal akan dapat mengukuhkan hubungan antara majikan dan pekerja untuk mencapai lebih banyak kejayaan dalam organisasi perniagaan di masa akan datang. Sebagai kesimpulan, perkembangan dalam dunia pekerjaan hari ini sememangnya amat mencabar. Setiap organisasi, khususnya sektor informal, perlu bersiap sedia dengan segala aspek terutamanya yang berkaitan dengan pengurusan operasi, pengurusan keuangan, pengurusan sumber manusia, pengurusan perniagaan, dan pengurusan pemasaran. Perkara ini turut dikaitkan dengan peluang pekerjaan yang disediakan di sektor informal dengan mengambil kira jenis pekerjaan, status pekerjaan, terma dan syarat pekerjaan. Hal ini kerana adalah penting untuk mempunyai hubungan pekerjaan yang baik di sektor informal. Tambahan pula, setiap majikan perlu mengenal pasti isu-isu yang terdapat di sesebuah organisasi agar dapat dijadikan rujukan bagi tujuan penambahbaikan atau peningkatan mutu perkhidmatan dan mengambil kira hal-hal melibatkan keharmonian dalam organisasi. Hal ini kerana penekanan beberapa ciri positif penting dalam pekerjaan sektor informal diperlukan setiap hari untuk berurusan di dalam organisasi agar dapat memberi pengalaman terbaik kepada pekerja sekaligus menjadi kunci bagi meningkatkan motivasi pekerja sektor informal. Dengan itu, penambahbaikan kontrak pekerjaan jangka pendek maupun tetap termasuklah sumber luar atau subkontrak dan aspek keselamatan serta kebajikan perlu dipertimbangkan. Terutamanya penglibatan golongan wanita dalam pekerjaan di sektor informal. Keseimbangan beberapa aspek yang melibatkan flexibility adalah perlu bagi berhadapan ketidaktentuan pasaran global agar menjamin kestabilan golongan pekerja informal dalam keadaan yang baik dan terjamin. Sekian, terima kasih.